Okey. Okey, harap nampaklah cikgu punya slide tu. Aisyah Mimi nampak tak skrin cikgu? Aisyah Mimi, nampak tak skrin cikgu? Nurina Izzati, nampak tak skrin cikgu? Nampak, nampak. Nampak, okey. Okey, so untuk menjawab soalan esei jadi kita akan bincang soalan 6 dan 7. Jadi kelas kita ini sekejap sahaja. Okey, jadi untuk membincangkan soalan esei, awak masih lagi boleh menggunakan teknik apa, kenapa, akibat, kesan dah. Apa, kenapa, akibat, kesan. Okey. Apa struktur itu, apa nama dia, apa hormon itu, apalah yang pertama. Kemudian kenapa, awak boleh tengok soalan tu dia nak gapo. Okey, kalau mungkin dia nak ciri, so kenapa ciri-ciri-cirinya, cerita tentang ciri saja. Ataupun kenapa proses. Okey, kena cerita tentang proses sampai habis. Kenapa fungsi ataupun kenapa kepentingan. Okey, dan barulah pergi kepada akibat dan kesan. Okey, jadi mungkin awak ni tak biasa sebab tak sempat nak drilling dengan soalan esei. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu akan bantu awak cara nak menggunakan formula. Cikgu suka panggil formula ni sebagai formula akak. Kenapa akak? Apa? Okey. Kenapa? Dan akibat kesan. So, formula akak. Okey, soalan yang pertama. Rajah 6 menunjukkan paramecium spesies yang hidup dalam kolam air tawar. Okey, di sini dia dah beri kata kunci dah. Paramecium ni habitatnya ialah kolam air tawar. Terangkan fungsi struktur berlabel X. Dia ada cakap tak struktur tu apa? Tak cakap. So sebab itulah cikgu buat jawapan yang pertama. Apa struktur X? Jadi struktur X ialah vacuole mengecut. Dapat X ialah vacuole mengecut. Dan awak kena terangkan fungsi dalam pengosmo kawal aturan. Jadi di sini kenapa tu dia ada dua lah, iaitu kenapa awak kena terangkan fungsi dan kenapa proses. Kenapa fungsi, kenapa proses yang berlaku. Okey, jadi cikgu back balik kepada jawapan apa struktur X ialah vacuole mengecut. Kenapa fungsi? Okey, so kita kena kaitlah fungsi dengan proses selalu. Okey, kita katalah paramecium ni hidup di dalam persekitaran air tawar. Bila air tawar, maknanya kepekatan air lebih banyak berbanding garam ke? Sebab tu dia panggil air tawar. Air banyak. Kalau air masin maknanya garam banyak. Jadi paramecium ni hidup di dalam persekitaran air tawar yang mempunyai kepekatan air lebih banyak berbanding kepekatan air di dalam sel paramecium. Maknanya air dalam air tawar tu lagi banyak berbanding air di dalam sel paramecium. Maknanya air di luar ni, air di luar ni lagi banyak berbanding air di dalam paramecium. Sebab dia duduk dalam persekitaran air tawar. So apa jadi? Cikgu kata dah osmosis dari air banyak ke air sedikit. Allah wuduhnya aduh saya cikgu. Jadi air akan meresap masuk ke dalam sel. Secara apa? Secara osmosis. So bila air masuk, mesti dia masuk dalam vacuole. Jadi vacuole mengecut akan menjadi penuh. Vacuole mengecut akan jadi penuh. Jadi bila dah penuh dengan air, dia tak boleh lah. Dia kena kawal lah. Sebab tu dia tanya soalan dalam pengosmo kawal aturan. Dia tahu dah air memang akan masuk dalam paramecium. Tetapi bagaimana cara dia nak kawal osmosis?
Sebab tu dipanggil pengosmo kawal aturan. Jadi cara dia nak kawal pengosmo kawal aturan ialah vacuole mengecut tu bila dia akan mengembang ke saiz maksimum lah sebab air dah masuk. So dia akan mengembang ke saiz maksimum. Jadi bila dah penuh, maka dia akan mengecut untuk singkir air dari semasa ke semasa. Maknanya bila air dah penuh, maka dia akan macam pump lah. Dia akan pump air keluar. Tu cara dia kawal osmosis. Jadi kalau awak tengok di sini, setiap satu petak ni, setiap satu baris ni sebenarnya satu markah . Setiap satu petak ni sebenarnya satu markah. Struktur X ialah vacuole mengecut. Satu markah. Okey, lepas tu air tawar tu maksud dia apa? Air banyak kan berbanding air di dalam sel paramecium. Satu markah. Apa jadi? Air akan meresap masuk ke dalam sel. Satu markah lagi. Secara apa? Awak tengok. Secara osmosis tu satu markah dah. So bila air masuk-masuk, vacuole mengecut. Macam mana cara dia bila dia dah penuh? Dia akan mengecut dia akan mengecut dari semasa ke semasa untuk singkir air. Dia nak 4 markah je. Kalau awak buat macam ni, awak dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang skema dia akan buat sampai 6 jawapan. Tapi kalau pelajar boleh jawab macam ni, dia dah dapat full markah. Okey, so dapat Okey, seterusnya. Bahan diangkut merentasi membran plasma melalui resapan berbantu dan pengangkutan aktif. Bahan ni diangkut mesti kena melalui membran plasma dan dia ada 2 cara. Sama ada secara resapan berbantu dan pengangkutan aktif. Soalan ni terang-terang dan dia nak gabung. Terangkan persamaan dan perbezaan antara resapan berbantu dengan pengangkutan aktif. So, bila cikgu nak persamaan, awak buat macam ni dulu, macam cikgu buat ni. Dia mesti kena ada kedua-duanya. So apa persamaan dia ialah kedua-duanya kena berlaku dalam sel hidup. Kedua-duanya mesti berlaku melalui membran plasma yang bersifat telak memilih. Kedua-duanya memerlukan protein pembawa untuk bergabung dengan bahan yang diangkut. Kedua-duanya mempunyai protein pembawa yang ada tapak aktif. Sebab itulah dia boleh bergabung dengan bahan yang dia nak angkut. Kedua-duanya kena ada protein pembawa. Kedua-dua protein pembawa pula kena ada tapak aktif. Kedua-dua protein pembawa pula akan berubah bentuk untuk membenarkan bahan merentasi membran plasma. Okey? So banyak tak persamaan dia? Kedua-dua berlaku dalam sel hidup. Kedua-dua mesti berlaku melalui membran plasma yang bersifat telak memilih. Kedua-duanya kena ada protein pembawa. Kedua-dua protein pembawa kena ada tapak aktif. Kedua-dua tapak aktif kena ada protein pembawa yang boleh berubah bentuk. Okey, so ada pelajar nak masuk kat sini. Cikgu kena stop sekejap. Actually kalau awak guna akaun MOEDL, awak boleh masuk terus je. Tak payah cikgu admit sebenarnya. Tapi kalau awak masuk menggunakan akaun email peribadi awak, cikgu kena admit dulu. Sebab tu cikgu terpaksa keluar. Kalau awak nak mudah, awak masuk je dengan akaun yang sekolah bagi tu, awak terus boleh masuk terus. Okey, dan sehingga, tak silap cikgu, sehingga bulan 1 tahun hadapan rasanya, dia hanya benarkan sejam je pelajar yang guna akaun email peribadi untuk masuk Gmail. Maksudnya, untuk masuk Google Meet. Maksudnya dia belajar cukup sejam je, pop, dia akan terkeluar daripada kelas tu. Itu yang cikgu faham lah. Jadi better awak guna yang akaun yang sekolah bagi tu lah. Nak berapa lama Google Meet pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so kita sambung balik. Okey, jadi ini ialah persamaan. Okey, sekarang kita pergi kepada perbezaan. Okey, perbezaan. Okey, yang ni cikgu tak nak sentuh lagi. Lepas ni cikgu sentuh. Okey, perbezaan terpaksa buat jadual macam ni lah. Okey, perbezaan awak terpaksa buat jadual dah lah. Okey, so kita pergi kepada resapan berbantu dulu.
Okey, resapan berbantu ni dia bawah pengangkutan pasif. Dia bawah pengangkutan pasif. Pengangkutan aktif memang dia pengangkutan aktif. Okey, so cikgu back balik kepada benda ni tadi. Pengangkutan pasif ni dia ada 3 iaitu resapan ringkas, resapan berbantu, osmosis. Awak tak boleh jawab pengangkutan pasif kalau dalam exam. Awak kena tentukan pengangkutan pasif ni yang mana? Adakah dia tu resapan ringkas? Adakah dia resapan berbantu? Atau adakah dia ni osmosis? Okey, ketiga-tiga ni resapan ringkas ke, resapan berbantu ke, osmosis ke, dia ni tidak melibatkan tenaga sebab dia jenis pasif. Gapa dia cikgu dia tidak melibatkan tenaga? Awak nampak tak cikgu buat diagram ni, umpama awak duduk di atas bukit, awak nak turun ke bawah. Awak duduk atas bukit, awak nak turun ke bawah. Perlu lagi tak awak ni berlari? Tak payah. Awak duduk je, cikgu tolak awak dengan tangan cikgu. Cikgu tolak je awak akan sampai ke bawah. Ataupun awak naik basikal, awak tak payah dah nak kayuh-kayuh. Awak gerak je, turun terus. So nampak tak? Tak perlu menggunakan tenaga. So maksudnya dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Sebab tu tadi cikgu kata osmosis bergerak, air bergerak dari kepekatan air banyak tinggi ke kepekatan rendah sedikit. So ingatlah kalau resapan ringkas pun banyak ke sikit. Gas banyak, gi ke sikit. Okey, asid lemak banyak, gi ke sikit. Okey, kalau resapan berbantu, asid amino dari banyak ke sikit. Osmosis, air dari banyak ke sikit. Sebab dia tak perlu tenaga dari kepekatan tinggi ke rendah. Kalau pengangkutan aktif, dia nak kena ada tenaga. Sebab tu dia aktif. Sebab dia nak gerak tu dia kena ada tenaga. Jadi daripada mana? Dari rendah ke tinggi. Sebab tu dia ni kata, this be gonna hard work. Saya kena ada tenaga baru saya boleh naik atas. Boleh? Okey. Yang kedua, awak kena tahu beza juga. Pengangkutan pasif ni, selain daripada tu, awak kena tengok kalau dia resapan berbantu, jenis apa? Kalau osmosis, jenis apa? So kalau untuk pengangkutan aktif, dia adalah melibatkan protein pembawa dan membawa ion. Okey, sekarang kita tengok jawapan cikgu dah. Okay, yang pertama, cikgu bezakan dari segi tinggi ke rendah. So resapan berbantu pengangkutan pasif ni, molekul bergerak mengikut cerun kepekatan. Apa dia cikgu cerun kepekatan? Maknanya dari tinggi ke rendah. Kenapa dia panggil mengikut cerun kepekatan? Sebab awak duduk tempat cerun. Awak nak turun di bawah. Orang panggil mengikut cerun. Kalau daripada rendah ke tinggi, orang panggil menentang cerun. Sebab memang awak duduk di bawah dah. Awak nak menentang naik ke atas. Okey, so cuba tengok jawapan cikgu. Manakala pengangkutan aktif, cikgu kata molekul bergerak melawan, menentang kecerunan kepekatan. Kenapa? Sebab dari kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. 1 markah. Okay, yang kedua, resapan berbantu ni bawah pengangkutan pasif kan? So dia tidak memerlukan tenaga ATP. Pengangkutan aktif memerlukan tenaga ATP. Yang ketiga, okey 1 markah lagi. Yang ketiga, resapan berbantu ni sama ada dia dibawa melalui protein pembawa atau protein liang. Ni, cuba tengok tadi cikgu buat. Resapan berbantu. Kalau melibatkan protein liang, dia ni ion. Kalau melibatkan protein molekul besar, kalau melibatkan molekul besar, sasa, asid aminoglukosa, dia melibatkan protein pembawa. Okey, so sebab tu jawapan cikgu, molekul bergerak sama ada melalui protein pembawa atau protein liang. Tetapi kalau pengangkutan aktif, molekul hanya bergerak melalui protein pembawa sahaja. Kalau hak ni dua-dua, protein pembawa untuk bawa molekul besar, hak ni protein liang untuk bawa ion. Tapi kalau pengangkutan aktif, protein pembawa sahaja. Okey, resapan berbantu, proses ini akan berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Maknanya dia seimbang. Dia pun stop. Dia berhentilah. Tetapi kalau pengangkutan aktif, dia tak payah mencapai keseimbangan dinamik, tetapi dia hanya melibatkan sama ada
pengumpulan atau penyingkiran bahan. Maknanya dah dia bergerak sama ada sebelah sana banyak pengumpulan atau sebelah sini kurang penyingkiran. Dia tak perlu tunggu seimbang, balance, tak payah. Okey, kemudian resapan berbantu, proses ini tidak dipengaruhi oleh perencat. Kenapa dia tak pengaruhi oleh perencat? Sebab dia tidak melibatkan tenaga. Jadi perencat dia tak melibatkan tenaga, tak melibatkan enzim. Ingat tak semalam cikgu kata aktiviti enzim boleh direncat oleh perencat ke? Okey, jadi dia ni sebab dia tidak melibatkan enzim, tidak melibatkan tenaga dan enzim, maka tak payah, tidak dipengaruhi oleh perencat. Tetapi pengangkutan aktif sebab dia memerlukan tenaga untuk berlaku, maka dia boleh dipengaruhi oleh perencat. Sama ada racun respirasi atau logam berat seperti sianida atau plumbum. Jawapan cikgu ni awak nak kena saling juga akhir nanti sebab jawapan cikgu ni adalah cikgu buat mengikut skema SPM. Okey, seterusnya. Terangkan bagaimana bahan pengawet bertindak dalam pengawetan setiap bahan makanan berikut. Okey, yang pertama ikan yang direndam dalam larutan garam. So biasa kan awak jumpa kan macam ni, ikan yang duduk dalam larutan garam. Ni bukan ikan kering dah, ni ikan masin dia panggil. Okey, yang kedua, mangga yang direndam dalam larutan cuka. Bukan gula dah, cuka. So awak ada dua benda di sini. Satu, keadaan garam. Yang kedua, menggunakan cuka. Kalau garam, maknanya awak menggunakan larutan hypertonik pekat air sedikit. Manakala cuka dia bukan hypertonik dia adalah berasid. Okey, cuba tengok jawapan cikgu. Okey, apa jenis larutan garam? Apa jenis larutan cuka? So kita jawab dulu. Larutan garam adalah larutan hypertonik. Kalau awak berhenti di situ awak tak dapat markah. Dia kena bagi tahu hypertonik terhadap siapa. Okey, so larutan garam adalah larutan hypertonik terhadap siapa? Terhadap sel ikan. Cikgu sudahkan garam dulu deh. So apa jadi So kenapa tu awak kena cerita dari segi proses. Maka air banyak dalam ikan lah maknanya. So air akan meresap keluar dari sel ikan ke larutan persekitaran. Sebab air banyak dalam ikan. So air meresap keluar dari ikan, dari sel ikan ke larutan persekitaran. Air keluar dari sel jangan kata air keluar dari ikan salah. Secara apa air keluar? Secara osmosis. Dapat dah semakah di situ. Jadi bila air keluar, menyebabkan ikan mengalami penyahidratan. Okey, penyahidratan. Jadi disebabkan tak ada air dah, maka tanpa air, mikroorganisma tidak dapat hidup atau membiak di dalam ikan. Jadi kesan akibat dia, ikan jadi apa? Ikan tidak mereput, ikan tidak rosak dan ikan tahan lama. Sebab tu kalau awak beli ikan masin tu, awak tinggallah beberapa lama, macam contoh orang buat ikan pekasam tu, sebab apa dia boleh simpan lama? Sebab ikan pekasam tu memang dia dah awetkan dengan garam. Jadi sebab tu kita simpan pun tak rosak. Sebab apa? Sebab memang ikan tu dah kering kontang, tak ada air, dah penyahidratan. Jadi bila tak ada air, mikroorganisma tidak dapat hidup, tidak dapat membiak, maka ikan tidak mereput, tidak rosak dan tahan lebih lama. Setiap satu-satu baris tu dapat satu markah. Okey, itu untuk garam. Okey, untuk cuka, cara menjawab dia lain Okey, so awak kena kata tu, apa jenis cuka tu? Larutan cuka adalah larutan berasid. Okey, cikgu tak perlu ke dia berasid terhadap siapa-siapa? Tak perlu. Sebab cuka ni dia tak kait dengan osmosis Okey, so apa jadi? Cuka akan meresap masuk ke dalam tisu mangga. Cuka akan masuk dalam tisu mangga. So bila dah cuka masuk, apa jadi? Mangga jadi berasid. Okey, mangga jadi berasid. So bila mangga jadi berasid, apa jadi? pH asid yang rendah tu, okey, sebab mangga dah jadi berasid, pH rendah, maka dia tak sesuai, tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma dalam tisu mangga. Mikroorganisma tak boleh hidup dalam keadaan berasid.
So kesan akibat dia, buah mangga tahan lama, buah mangga tidak mereput, buah mangga tidak rosak. Okey, dapat Okey. Okey, dah habis soalan 6. Okey, kita pergi kepada soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan pertukaran gas dalam alveolus. Okey, so dia tunjuk pertukaran gas. Kenapa? Sebab ada gas oksigen nak masuk dan ada gas karbon dioksida nak keluar. Tetapi soalan, terangkan bagaimana oksigen diangkut ke tisu badan untuk melakukan respirasi sel. Dia tanya tentang oksigen je. Okey, so kita bagi dulu apa beza tekanan. So, tekanan separa. Dia tak boleh guna tekanan saja dah. Dia kalau gas ni dia kena ada perkataan tekanan separa. Sebab memang dia punya ni lah tak boleh kata tekanan saja. Okey, jadi tekanan separa oksigen. Awak nampak tak bila dia masuk, cikgu warnakan kuning, masuk oksigen. Jadi tinggi, lebih tinggi di dalam alveolus berbanding tekanan separa oksigen dalam darah. So maknanya awak kena banding dua benda dulu. Oksigen di sini tinggi sebab masuk, oksigen dalam darah rendah. Boleh? So awak nampak tak tinggi, rendah. Kan tadi resapan ringkas, dia kena so tinggi, so rendah ke? Okay, jadi bila satu tinggi, satu rendah, menyebabkan gas oksigen dapat meresap masuk. Okey, menyebabkan gas oksigen dapat meresap masuk dari alveolus ke kapilari darah. Apa cikgu? Sebab satu tinggi, satu rendah. Secara apa? Secara resapan ringkas sebab melibatkan gas. Cikgu kata dah, kalau gas resapan ringkas, kalau air osmosis. Boleh? Dari tinggi ke rendah. Okey, kemudian bila dah masuk, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin sel darah merah. Awak nampak tak dalam kapilari darah merah ni ada banyak sel darah merah. So, oksigen akan masuk dan bergabung dengan hemoglobin sel darah merah lalu membentuk oksihemoglobin. Okey, kalau ada pelajar yang tak tahu, cikgu ni ambil jawapan mana ni saya tak jumpa cari. Awak kena ambil dekat tajuk, sekejap dekat tajuk muka surat 136, pertukaran gas dalam manusia. Okey, 136 jawapan dia. Cuma ayat buku teks tu payah sikit lah. Okey, jadi oksigen pun bergabunglah dengan hemoglobin sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Lalu diangkut oleh darah ke tisu badan. Dia pun dibawalah oleh darah ke tisu badan dalam bentuk oksihemoglobin. Okey, bila sampai dekat sel, tekanan separa oksigen dalam darah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dekat tisu badan. Dia dah sampai dekat tisu dah. Jadi dalam darah oksigen lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam tisu badan. Jadi bila satu tinggi dalam darah, satu rendah dalam tisu badan, maka oksihemoglobin tadi akan terurai menjadi oksigen dan hemoglobin. Dia akan pecah. Pecah, so membebaskan oksigen dan hemoglobin kekal dalam darah merah. Okey, oksigen akan dibebaskan daripada hemoglobin lalu dapat meresap masuk ke dalam tisu badan dan tisu badan akan guna oksigen untuk buat respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Yang cikgu buat ni detail sangat-sangat. Cikgu pergi satu-satu. Okey? Boleh? Tekanan separa. Cikgu start balik cikgu pergi dengan cepat-cepat. Bila gas masuk, tekanan separa oksigen tinggi dalam alveolus berbanding tekanan separa oksigen dalam darah. So satu tinggi, satu rendah. Menyebabkan gas oksigen dalam alveolus boleh meresap masuk ke dalam kapilari darah secara apa? Secara resapan ringkas. Bila oksigen masuk, maka dia akan bergabung dengan hemoglobin sel darah merah. Lalu menjadi oksihemoglobin. Dan dibawalah dia ke tisu badan.
Bila sampai dekat tisu badan, okey ni tisu badan ni, tisu badan duduk luar ni. Okey. Bila sampai dekat tisu badan, di sini kepekatan dalam darah oksigen, tekanan separuh oksigen dalam darah tinggi, Ikan? Cikgu left weh. Tak tahu. Cikgu tak ada kan? Oh, Tak tahu. aku ingatkan internet aku slow. Itulah Mak kan. aku juga tengok cikgu ada tapi pada orang lain. Ya. Patutkan dan siapa? Manalah tahu. Saya ni. Tunggu cikgu hantar link lah kan? Ha. Setelah lagu aku dengar ni. Setelah. Kalau macam, kalau dia dah, kalau cikgu dah keluar, dia tak boleh masuk balik pakai link sama. Tak tahu. Aku rasa boleh kalau still tak tahulah. Aku tak Kelas dah habis juga. Narut. Kita tengok cikgu adu. Ya, aku cek. Assalamualaikum. Tak ada. Korang buat essay? Buat sikit lah. Kau kena buat. Kalau sini. Hello.
Siapa? Siapa tu ni? Siapa yang pula buat game Hello? question ni? Ya, Bye. anak cikgu. Tergedak kelakar. Kau lagi weh. Tak ada. Nama Siap. cikgu tak ada. Ni aku check nama. Aisyah, Naji, Alia, Wisha. Tak ada. Amni, Zati. Admin ni siapa admin? Admin cikgu lah. Takkan dah yabak kot. Nak tanya cikgu Fai. Tanya ya. Tapi Okay. komputer cikgu mati. Okay, soalan dari Kinah kita tadi. Abedia kot. Oh. Sakina ada abang? Sakina bukan sulung ke? Ada. Tahu semua kau. Cik kat aku. Aku macam abang dia. Betul lah. Oh. Okay. Alah, Zati keluar dah. Borak Cepat je kosong. lah. Aku keluar. Memang. Cikgu telah. I see the dream. Beautiful. Yes, so chemist. Buat apa? I don't like chemist. Pagi ya. Right there where we go. Tak boleh, tak payah hantar lah kan kita punya report sebab PKP kan. Tak ya. Bukan ke dia suruh hantar kat rumah dia? Ya, Kan patutnya. PKP macam mana nak keluar weh? Yeay. Entas daerah je tak Alasan boleh. paling Semua kita kukuh baru. Mau dia keluar bagi. ke kau nak? Entas daerah je tak boleh. Alasan paling kukuh Itulah dia kita bagi. baru. Nak cikgu record Rina. Ya Allah! Weh, tak ingat. Oh. Oh, aku guru. Tapi kan cikgu record. Kan cikgu dah left. Weh, cabut jantung aku. Cik. Essay ni tulis macam peringkat biasa lah kan? Bukan macam fizik kan? Right. Macam tu je. Okay. Itu jadual. Fizik. Mitosis. Terangkan bagaimana oksigen diangkut ke tisu macam badan mana untuk ni? respirasi sel. Siapa nak tunggu? Tak tahu, aku rasa phone cikgu mati. Menunggu je lah. Weh, cikgu tanya siapa nama hihihi dengan siapa nama tu. Siapa yo weh? Tak tahu lah. Bukan aku. Terus gelak. Tak nak gelak. Takut orang gelak tu je yang. Bukan. Aku tak berani cikgu. Tercepat. Jawapan cikgu pagi tu dah.
Ya rakam lagu signifikan. Tak kot. Okay. Aku keset tutup mat. Betul lah. Sama. Dekat dalam buku teks ni, dia kata jawapan dia larutan garam adalah hypertonik terhadap bendala badan ikan. Kalau cikgu dia suruh pakai sel, apa tu? Which one is the... Itulah. Ikut cikgu je. Sama je bendala. Bendala dengan sel. Dia macam Ya. Siapa nak present? Cikgu lain slow weh. ikan Lepas dia tu, kena ada lepas tu cikgu nak sambung kelas ke tak? Tak. Dok lagi dia kan? Tahulah cikgu. Korang dalam Google Meet lagi ni cikgu. Kita orang dalam Google Meet kan. Nak keluar. Boleh net tak? Kenapa nak tukar background dekat phone? Tak tahu, tak pernah try. Tak pernah. Keluar cikgu cakap, bye guys. Wah. Hai. Oh, bye. Hai Mimi.